Tahukah anda, terdapat banyak jenis kuman di persekitaran termasuk bakteria, kulat dan virus yang berada di udara, air, tanah dan sekeliling. Dan tahukah anda bahawa kuman-kuman ini boleh berpindah dan melekat di permukaan lain termasuk makanan yang telah terjatuh. Ini bermaksud makanan yang telah terjatuh ke lantai boleh tercemar kerana kuman yang berada di lantai dapat berpindah ke makanan dalam masa kurang dari 1 saat. Terdapat 1 jeli sumi dan biskut yang telah jatuh ke tanah. Mari kita lihat dengan lebih dekat. Banyaknya kuman pada kedua-dua makanan. Tapi perhatikan, kuman pada jeli sumi lagi banyak daripada kuman pada biskut. Kenapa? Makanan dengan permukaan basah seperti jeli dapat melekat kepada kuman dengan lebih mudah. Ini kerana kehadiran air atau kelembapan memudahkan pergerakan kuman. Tambahan lagi, keadaan yang lembap atau berair juga merupakan medium yang terbaik untuk kuman hidup. Kerana keadaan ini menawarkan banyak keperluan yang dapat digunakan oleh kuman untuk berfungsi dengan baik. Walaupun biskut itu bersifat kering dan kurang berlakunya pelekatan kuman berbanding jeli sumi, kita masih lagi perlu mengelakkan daripada makan makanan tersebut. Kerana permukaan biskut mempunyai banyak lubang-lubang kecil yang boleh menjadi tempat untuk kuman melekat dan membiak. Setelah berada di permukaan makanan, kuman boleh membiak dengan sangat cepat sama ada melalui kaedah belahan dedua atau dengan menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan mampu bertahan dalam tempoh yang lebih lama selain mudah tersebar ke kawasan lain. Jadi, apabila spora ini dimakan bersama makanan dan masuk ke dalam badan, ia akan bercambar dan menghasilkan sel kuman yang aktif. Seterusnya, memberi kesan yang tidak baik pada badan kita. Akan tetapi, bagaimana kuman boleh melekat dan berpindah ke makanan kita yang jatuh? Kuman dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri tersendiri, termasuk struktur bahagian luar yang istimewa. Sebagai contohnya ialah silia, flagella, villi dan spora. Ciri-ciri ini digunakan untuk membantu pergerakan dan juga pelekatan kuman yang menyebabkan makanan tercemar. Tahukah anda, setiap permukaan dan persekitaran mempunyai jenis dan bilangan kuman yang berbeza? Sekiranya kita lihat dengan lebih dekat, kuman yang terdapat pada tanah lagi banyak daripada kuman yang berada di permukaan meja. Antara kuman yang ada pada tanah ialah Streptomyces, Bacillus, Acidobacteria dan banyak lagi. Kuman pada meja adalah kurang kuantitinya dari tanah kerana kita sering membersihkannya dengan menggunakan bahan pencuci. Walaupun bahan pencuci tersebut mengandungi antiseptik, namun hanya 99.9% kuman sahaja yang dapat dihapuskan. Perhatikan, meja yang kelihatan bersih tidak semestinya bebas daripada kuman. Ini kerana sesetengah kuman boleh hidup di atas sesuatu permukaan dalam jangka masa yang lama. Namun, kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar. Jadi, apabila jeli sumi terjatuh di atas meja, masih lagi ada kemungkinan terdapat bakteria yang akan melekat pada jeli sumi tersebut. Apa yang akan terjadi sekiranya kita makan makanan yang telah tercemar oleh kuman? Mari kita lihat. Makanan tercemar yang dimakan akan melalui sistem pencernaan bermula dari mulut,
esofagus, perut, usus kecil dan usus besar. Sistem pencernaan badan kita bermula daripada mulut. Di mulut, makanan dikunyah dan dibantu oleh enzim amilase yang terdapat di dalam air liur kita. Esofagus pula merupakan satu laluan yang membawa makanan dari mulut pergi ke perut. Sampai sahaja di perut, asid perut akan membantu pencernaan makanan dan dalam masa yang sama boleh membunuh kuman. Seterusnya, makanan akan bergerak ke usus kecil. Di usus kecil, makanan akan dicernakan lagi dan nutrien akan diserap daripada makanan. Proses ini dibantu oleh hati, pankreas dan hempedu. Secara umumnya, usus kita mempunyai banyak bakteria baik yang dipanggil mikrobiota. Bakteria baik ini mempunyai peranan tersendiri dalam melawan kuman berbahaya. Kemudian, makanan akan bergerak ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk memecahkan serat makanan menjadi molekul yang lebih kecil dan menyerap air daripada makanan yang kita makan. Tambahan lagi, banyak lagi bakteria baik lain yang wujud di dalam usus besar yang boleh membantu untuk menghasilkan vitamin dan sebahagian bermanfaat lain yang diperlukan oleh badan kita. Seterusnya, usus besar juga mempunyai tisu limfoid yang sangat penting untuk pertahanan badan. Tisu ini akan menghasilkan antibodi yang akan melawan bakteria jahat dan mencegah jangkitan. Seperti mana yang dapat kita lihat, masih lagi terdapat kuman yang boleh menyebabkan keracunan dan menjejaskan kesihatan walaupun ianya telah melalui sistem pencernaan badan kita. Jadi, jangan lupa sentiasa jaga kebersihan dan kesihatan badan. Sebaik-baiknya, elakkan makan makanan tercemar dan segera berjumpa doktor sekiranya anda ada menunjukkan simptom-simptom keracunan makanan.